Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu kita sekali lagi pada minggu ini. Saya harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Okey. Baik. Minggu ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan bagi tingkatan 4. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, kita nak lihat kepada isi kandungan pembelajaran, iaitu standard kandungan dia. Okey, di sini permainan kemahiran, tetapi kita akan lihatnya secara teori terlebih dahulu. Okey, yang pertama iaitu melakukan kemahiran sepak takraw dalam situasi permainan. Yang kedua, mengaplikasikan yang berkaitan dengan konsep pergerakan dan juga strategi dalam permainan sepak takraw. Kemudian mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan juga keselamatan. Okey, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab semasa melakukan kemahiran ataupun melakukan aktiviti. Berkomunikasi dalam pelbagai cara untuk melakukan aktiviti, membentuk kumpulan dan kerjasama, terutamanya apabila kita membuat satu aktiviti dalam kumpulan. Dan yang terakhir, memahami dan mengaplikasi etika sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, baik. Sedikit pengenalan. Yang pertama, sepak takraw merupakan satu permainan kategori serangan dan ia semakin popular sama ada di negara kita ataupun pada peringkat antarabangsa. Ini dapat dibuktikan dengan penyertaan kepada banyak negara dalam permainan pertandingan antarabangsa yang melibatkan kepada permainan sepak takraw. Permainan sepak takraw ini dia mengalami beberapa transformasi dalam pelbagai sudut, sama ada dari segi kemahiran asas, penglibatan pemain, kategori permainan, peralatan permainan dan undang-undang permainan. Okey, beberapa perubahan telah berlaku dalam beberapa kategori yang kita lihat tadi. Okey, baik, bagi penguasaan kemahiran asas dalam sepak takraw, kita perlu menguasai kemahiran asas terlebih dahulu. Itu yang akan membantu dalam keberkesanan dalam pelaksanaan strategi, sama ada untuk menyerang dan juga bertahan dalam situasi permainan yang sebenar. Okey, baik, pada akhir pembelajaran ini semua murid diharapkan mampu untuk merancang terutamanya dalam strategi untuk menyerang dan juga strategi untuk bertahan secara kreatif dan juga secara inovatif. Okey, baik, sebelum memulakan pembelajaran bagi strategi, kita nak lihat dahulu kepada pengetahuan asas dahulu untuk refresh kembali kepada pembelajaran hari ini. Beberapa kemahiran asas ataupun peraturan permainan bagi permainan sepak takraw. Peraturan asasnya yang pertama, 3 sentuhan. Maksudnya di sini apabila menerima bola daripada pihak lawan, pemain akan memainkan bola sebanyak 3 kali sentuhan sahaja sebelum dihantar semula ke gelanggang lawan. Apabila sentuhan keempat dilakukan, ia telah dibatal ataupun terbatal. Sentuhan yang biasa dilakukan adalah seperti yang berikut. Sentuhan yang pertama adalah tujuan untuk mengawal bola. Kebiasaannya sentuhan pertama ini sama ada diterima melalui servis dari pihak lawan ataupun rejaman daripada pihak lawan. Kemudian sentuhan yang kedua adalah tujuan untuk mengumpan kepada perejam bagi pasukan kita. Kemudian sentuhan yang ketiga adalah untuk melakukan rejaman. Okey, itu peraturan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sepakan servis. Okey, servis akan dilakukan oleh tekong bagi tujuan untuk meneruskan permainan ataupun memulakan permainan dengan tujuan untuk mengutip mata. Bola yang diservis perlu melepasi jaring walaupun sekadar menyentuh bahagian atas jaring, dan hendaklah memasuki gelanggang lawan semasa servis dilakukan.
tekong dan kedua-dua pemain apit tidak dibenarkan untuk memijak garisan di kawasan mereka berada. Jika terpijak, itu merupakan satu kesalahan dan ia boleh dibatalkan. Salah satu kesalahan yang perlu dielakkan oleh tekong terutamanya ketika melakukan servis, iaitu mengelakkan daripada memijak garisan bulatan semasa melakukan servis, seperti dalam gambar raja ini. Ini akan menyebabkan servis itu terbatal dan akan memberikan mata pada pihak lawan. Kemudian kesalahan pemain, menyentuh jaring ketika permainan berjalan adalah satu kesalahan. Mata ataupun servis akan diberikan kepada pihak lawan jika perkara ini berlaku. Bagi kiraan mata pula, setiap permainan dimainkan dalam dua pusingan jika kedudukan perlawanan itu seri. Satu dimenangi oleh pasukan kita, kemudian satu lagi set dimenangi oleh pasukan lawan, dan ia akan ditentukan dengan pusingan yang seterusnya, pusingan yang ketiga. Dan skor ataupun mata bagi setiap pusingan akan dikira dalam 21 mata kiraan. Baik, yang seterusnya teknik dan juga kemahiran asas dalam permainan sepak takraw, iaitu menimang, menghantar dan juga menerima bola. Kemahiran yang paling asas iaitu sepak sila, sepak kuda, menimang ataupun mengawal bola dengan menggunakan bahagian paha di bahagian kaki kita lah. Kemudian kawalan dengan menggunakan kepala dan juga kawalan bola dengan menggunakan bahagian dada. Kemudian yang seterusnya sepakan servis. Sepakan servis adalah bebas. Ia adalah tujuan untuk memastikan bola melepasi jaring ke gelanggang lawan. Kebiasaannya sepakan servis ini akan dilakukan dengan kelajuan yang deras, yang kencang. Itu tujuan untuk mematikan bola. Ada juga servis yang dilakukan dengan sangat perlahan, dengan tujuan untuk mengelirukan pihak lawan untuk mengambil bola tersebut. Kemudian melalui rejaman, rejaman dengan bahagian dalam kaki. Ni tengok gambar raja ini. Kemudian rejaman menggunakan tapak kaki. Kemudian rejaman dengan menggunakan bahagian hujung kaki. Kemudian rejaman dengan menggunakan bahagian tepi hujung kaki. Itu bahagian rejaman. Kemudian rejaman yang seterusnya dengan menggunakan kepala. Di bahagian kepala, di bahagian dahi, boleh dilakukan rejaman juga. Kemudian bahagian sisi kanan kepala dan juga sisi kiri kepala. Kemudian menghadang, itu apabila pihak lawan melakukan rejaman, kita boleh bersedia dengan melakukan hadangan ataupun halangan. Dua jenis halangan yang diberikan di sini, menghadang dengan belakang badan dan juga menghadang dengan kaki ataupun menggunakan paha. Baik, itu adalah beberapa kemahiran asas untuk kita refresh semula tentang kemahiran-kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Yang seterusnya kita kembali pula semula kepada pembelajaran kita hari ini. Yang berkaitan dengan strategi dalam permainan sepak takraw. Yang pertama iaitu strategi dalam menyerang dalam situasi permainan yang sebenar, iaitu dengan menggunakan serangan servis. Baik, di sini terdapat beberapa jenis serangan yang boleh dilakukan bagi sesebuah pasukan ataupun regu bagi mendapatkan mata. Yang pertama kita nak lihat di sini adalah serangan dengan menggunakan servis, iaitu servis yang akan dimulakan oleh tekong. Baik, oleh itu tekong perlu bijak untuk membaca kekuatan dan kelemahan pihak lawan untuk melakukan helah, tipu helah ketika melakukan servis, supaya ia dapat mempelbagaikan servis yang dilakukan. Baik, di sini terdapat 7 sasaran. Di mana 7 sasaran? Kita lihat pada gambar rajah di atas ini. Sasaran yang pertama, 2, 3, 4, 5 dan juga 7. Apabila melakukan servis, di kawasan inilah yang akan dihantar bola-bola tersebut. Bagaimana? Baik. Sasaran 1 hingga 7 ini merangkumi daripada arah kiri, kanan ataupun hadapan pemain lawan.
Okey, situasi yang pertama, jika bola dituju ke arah apit kanan pihak lawan, di sebelah kanan pihak lawan, okey, iaitu sasaran boleh dituju sama ada sasaran 1, sasaran 2 ataupun sasaran 3. Okey, kemudian jika bola dituju ke arah tekong, tekong di mana? Di tengah. Okey, sasaran boleh dituju sama ada ke sasaran 3, okey, kemudian sasaran 4 ataupun bahagian sasaran 5. Kemudian apabila bola dituju kepada apit kiri, di sebelah kiri pihak lawan, bola ataupun sasaran boleh dituju sama ada ke sasaran 5, sasaran 6 dan juga sasaran 7. Okey, itu adalah strategi serangan melalui servis. Kemudian kita nak lihat strategi servis bagi untuk mendapatkan mata. Yang pertama, tekong akan melakukan servis. Okey, kemudian servis yang dilakukan oleh tekong bergantung kepada lambungan bola daripada pemain apit. Okey, seperti situasi dalam gambar rajah di bawah ini. Lambungan dilakukan oleh apit kanan dan servis akan dilakukan. Okey, di sini tekong akan melihat sasaran. Okey, sasaran ini ditujukan pada kelemahan pihak lawan dengan tujuan untuk mendapatkan mata. Kemudian yang keempat, servis yang kencang, yang laju pada arah sasaran 1, 3, 5 dan juga 7. Ini yang akan menyukarkan pemain lawan untuk melakukan serangan balas yang baik. Manakala servis kencang dan mengelirukan, okey, ke arah 3 dan 5, kebiasaannya akan menjadi pilihan kepada tekong. Okey, sasaran-sasaran seperti ini akan mengelirukan pihak lawan dan membuatkan dua orang pemain akan teragak-agak jika tidak ada komunikasi. Dia tak tahu siapa yang akan ataupun siapa yang sesuai untuk mengambil bola tersebut. Kerana sasaran 3 dan 5 ini berada di tengah-tengah antara dua orang pemain. Okey, ini akan memudahkan untuk tekong mendapatkan mata. Satu lagi, service drop. Service drop ni pula, okey, bagaimana ia dilakukan? Service drop dia akan dilakukan dengan menghantar bola di hadapan jaring. Ini merupakan satu helah tekong bagi mendapatkan mata. Okey, baik, melalui servis ini pemain pihak lawan akan terpaku. Kerana apa? Kerana mereka menjangkakan kedudukan bola itu akan tiba laju seperti biasa. Sesekali servis drop dapat dilakukan bagi mendapatkan mata, bagi mengelirukan pihak lawan, kerana pihak lawan telah bersedia dengan berada jauh sedikit belakang di bahagian jaring tidak berada di hadapan jaring. Kerana servis drop ini, bola akan dihantar hanya di hadapan jaring bagi pihak lawan. Okey, servis drop ini ia dilakukan dengan menggunakan tapak kaki. Servis digunakan di bahagian tapak kaki. Kemudian servis ini menggunakan bahagian tapak kaki dengan tujuan untuk mengelirukan pihak lawan dan bola itu akan jatuh di hadapan jaring pihak lawan. Ini akan mengelirukan kebanyakan pemain-pemain lah. Okey. Baik, yang seterusnya, strategi melakukan serangan. Okey. Baik, keupayaan pasukan untuk melakukan serangan bermula daripada penerimaan servis yang baiklah. Okey, bagaimana untuk kita menerima servis itu dengan baik dan sempurna? Bola yang pertama yang dikawal ataupun yang berjaya ditimang akan memastikan satu corak serangan dapat dirancang dengan baik. Terdapat beberapa strategi serangan, iaitu serangan melalui libasan, tandukan dan juga helah lah. Okey. Baik, yang pertama kita nak lihat kepada strategi serangan melalui libasan. Okey, baik, semua pemain boleh melakukan serangan dengan tujuan mendapatkan mata, tetapi kebiasaannya apit kanan lah yang akan melakukan libasan dan ia bergantung kepada umpanan yang dihantar oleh mana-mana pemain. Terutamanya umpanan itu kebiasaannya akan dilakukan oleh apit kiri. Kemudian apit kiri akan mengumpan bola dalam pelbagai arah
bagi tujuan untuk memudahkan apik kanan mematikan bola yang dihantar. Oleh itu, apik kanan ini perlu bijak untuk melihat dan menilai kesesuaian umpanan yang dihantar dengan tujuan untuk melakukan serangan melalui libasan. Okey, baik, apik kanan akan memastikan dan melihat jika bola yang diumpan jauh daripada jaring, libasan itu perlu dikawal supaya tidak tersasar masuk ke gelanggang lawan, supaya tidak keluar daripada gelanggang. Kemudian jika bola diumpan berhampiran dengan jaring, libasan laju dan tajam sesuailah untuk dilakukan menjunam ke arah gelanggang lawan supaya ia dapat tidak dihalang, tidak dapat diadang oleh pasukan lawan. Okey, semasa melakukan libasan. Okey, apik kanan perlu bijak mencari ruang yang sesuai supaya dapat dimatikan dan membaca pergerakan oleh pertahanan pihak lawan. Pemain yang melakukan serangan boleh melakukan pelbagai helah ketika melakukan libasan kepada pasukan lawan. Okey, kemudian yang seterusnya, strategi serangan melalui tandukan. Okey, baik, strategi serangan melalui tandukan ini merupakan salah satu cara. Tujuannya adalah untuk mematikan bola di gelanggang lawan. Okey, baik, tandukan dilakukan apabila bola tidak sesuai untuk dilibas. Itu baru kita akan lakukan serangan menggunakan tandukan. Okey, kemudian tandukan dengan menggunakan dahi digunakan sama ada ketika melakukan umpanan ataupun rejaman yang tajam di hadapan jaring. Tandukan ini selalunya mengelirukan pihak lawan. Manakala tandukan sisi digunakan apabila penyerang mendapati terdapat ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain pihak lawan dengan tujuan untuk mematikan bola. Okey, tandukan belakang juga boleh dilakukan bagi mengelirukan pihak lawan dan mematikan bola, dan juga tandukan ini boleh dilakukan apabila kedudukan bola itu di atas jaring, 50 di atas jaring. Sama ada bola itu boleh jatuh di bahagian gelanggang pihak lawan ataupun bola itu boleh jatuh di gelanggang pihak kita sendiri. So di tengah-tengah gelanggang, tandukan sesuai dilakukan. Okey, baik, kemudian tandukan yang dilakukan oleh mana-mana pemain ketika menyerang merupakan salah satu helah bagi mengelirukan pihak lawan yang melakukan adangan. Okey, apabila pihak lawan melakukan adangan, tandukan kita boleh adjust, boleh ubah, sama ada menggunakan dahi, okey, kemudian kiri kepala, sisi kepala kiri, sisi kepala kanan. Okey, bagian tujuan untuk mengelirukan pihak lawan lah. Okey, yang seterusnya kita nak lihat kepada strategi bagaimana untuk bertahan pula. Okey, baik, strategi bertahan dalam permainan sepak takraw terdiri daripada kemahiran menghadang dan juga menerima bola. Okey, baik, strategi bertahan perlu dilakukan seawal bola direjam oleh pihak lawan di hadapan jaring. Okey, dan juga ketika bertahan, setiap regu perlu menyusun kedudukan pemain supaya ketika menghadang ataupun dalam keadaan menerima bola, setiap regu perlu bersedia untuk menyusun kedudukan pemain, okey, supaya tidak tertinggal ruang kosong di bahagian gelanggang kita sendiri. Okey, kemahiran menghadang boleh dilakukan sama ada dengan menggunakan kaki, badan ataupun kepala. Dia ikut kepada situasi permainan pada ketika itu. Okey, kemudian kemahiran untuk menerima bola memerlukan pemain untuk bertahan dan mengawal bola yang direjam oleh pihak lawan ataupun bola yang terbias daripada adangan rakan sepasukan. Okey, baik, kemahiran menerima bola terdiri daripada menanduk, sepak sila dan juga sepak kuda. Okey, baik, gambar rajah ini kita lihat bagaimana untuk melakukan hadangan, mengadang. Yang pertama, gambar rajah yang menunjukkan kepada hadangan yang dilakukan dengan menggunakan kaki, lompatan yang dilakukan. Okey. Kemudian yang kedua, mengadang dengan menggunakan badan. Okey. Yang di sebelah kiri ini. Kemudian mengadang dengan menggunakan kepala. The challenge
di hadapan ataupun di tengah-tengah net. Ini yang dikatakan situasi 50-50 tadi. Sama ada bola itu boleh jatuh di bahagian gelanggang kita ataupun bola itu boleh jatuh di gelanggang pihak lawan. Untuk memastikannya, hadangan ataupun rejaman bolehlah dilakukan dengan menggunakan kepala. Okey, baik, strategi bertahan ataupun adangan. Strategi bertahan merangkumi kemahiran mengadang dengan menggunakan kaki, badan dan kepala. Dia perlu mengikut kepada situasi permainan pada ketika itulah. Okey, baik. Kemudian tujuan untuk mengadang adalah untuk memastikan bola itu tidak berjaya direjam ke dalam gelanggang sendiri, dan tujuan yang seterusnya adalah untuk mematikan bola tersebut di gelanggang pihak lawan. Baik, pemain yang melakukan adangan, mereka ini perlu bijak untuk melihat bola tersebut dan membaca bola yang direjam oleh pihak lawan, kedudukan di mana bola tersebut. Okey, baik. Kemudian pemain yang boleh menggunakan semua kemahiran adangan yang sesuai berdasarkan kepada corak serangan pihak lawan. Kebiasaannya lah, kebiasaannya hadangan ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan kaki, seperti gambar rajah yang pertama tadi. Okey, kemudian pengadang perlu menggunakan teknik pemasaan agar bola yang direjam dapat ditampan, dan adangan boleh dilakukan oleh mana-mana pemain yang berada di hadapan jaring. Dia tak batal jika tekong yang melakukan adangan ataupun apik kiri yang melakukan adangan. Sesiapa sahaja mengikut kesesuaian kepada situasi lah. Okey, baik. Bagi melaksanakan strategi bertahan, iaitu melalui menerima bola. Okey, baik. Strategi menerima bola merupakan strategi bertahan yang menggunakan kemahiran menanduk, sepak sila ataupun sepak kuda. Okey, baik. Kemudian semasa pihak lawan melakukan serangan, regu bertahan tadi, dia akan menyusun strategi untuk memastikan serangan yang dilakukan itu berjaya dikawal. Okey, baik. Tujuan bertahan adalah untuk menggunakan kemahiran menerima bola adalah untuk memastikan serangan yang dilakukan tadi tidak berjaya dimatikan dan boleh dikawal semula. Manakala dua orang pemain yang bertahan yang tidak melakukan adangan, seperti dalam gambar rajah ini. Dua orang pemain yang tidak melakukan adangan, maksudnya di sini yang melakukan adangan akan berada di hadapan net. Dan dua orang lagi akan bersedia. Dia akan bersedia di bahagian gelanggang yang lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada bola yang terbias ataupun melepasi adangan dapat dikawal dengan baik. Gambar rajah ini menunjukkan kepada beberapa kedudukan, cadangan kedudukan pemain ketika menerima bola yang direjam. Gambar rajah yang pertama iaitu kedudukan pemain untuk mengadang dan menerima bola ketika menerima rejaman dari arah tengah. Apabila pihak lawan melakukan rejaman daripada tengah gelanggang, ini kedudukan yang sesuai. Arah yang merah ni, anak panah merah, merujuk kepada arah bola yang direjam. Jika adangan ini berjaya dan terkena kepada rakan yang melakukan adangan, mungkin bola itu akan terbias ke arah yang lain. So, pasukan ataupun ahli pasukan yang lain, dua orang lagi, perlulah bersedia untuk mengawal bola semula. Kemudian kedudukan pemain untuk mengadang dan menerima bola ketika menerima rejaman dari tepi kanan gelanggang. Dan ini kedudukannya. Bersedia untuk menerima dari arah bola yang direjam dan juga arah bola yang mungkin terbias daripada terkena rakan sepasukan. Dan ini adalah kedudukan pemain untuk mengadang dan menerima bola ketika menerima rejaman dari kiri gelanggang. Sama juga seperti tadi, bersedia pada arah bola yang direjam dan juga pada arah bola yang akan terbias. Ia perlu melihat kepada situasi pada ketika itu. So itu adalah pembelajaran kita pada hari ini bagi strategi untuk melakukan serangan dan juga strategi dalam melakukan pertahanan ataupun strategi untuk bertahan. Saya harap semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan kita akan aplikasikannya apabila kita akan kembali ke sekolah nantilah. Baik.
kita akan tamatkan pembelajaran pada hari ini, dan saya harap semua pelajar akan melengkapkan kuis yang akan diberikan selepas daripada pembelajaran hari ini. Okey.